Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Ismail. Kawan nak tahu, Maimunah binti Al-Harith merupakan Ummul Mukminin yang terakhir. Ismi Muhaimin. Info hari ini. Juwairiyah antara salah seorang isteri Rasulullah yang sangat cantik. Saya Maaz. Info kahwin. Rasulullah menikahi Saudah kerana kebaikannya dan kasih sayang baginda. Saya Sa'ad. Nak tahu tak kawan-kawan, Khadijah binti Al-Khuwailid adalah wanita yang pertama yang memeluk Islam. Saya Hafiz. Kawan-kawan tahu tak, Allah menikahkan Zainab dengan Rasulullah SAW melalui ayat-ayatnya tanpa wali dan saksi. Saya Faiz. Kawan-kawan nak tahu tak, Aisyah binti Abu Bakar adalah wanita yang dibersihkan namanya dari langit ke-7. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita berjumpa kembali untuk sekian kalinya Pak Cik Mak Cik. Terima kasih kerana terus memilih TV9 dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tasbih, Subhanallah, tahmid, Alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, La ilaha illallah, tullabi. Naam. Kita meneruskan insya-Allah surah An-Nisa kita pada kali ini ayat yang ke-100, tambah satu lagi. Ayat yang ke-69. Ayat ke berapa? 69. Kita dengarkan dahulu bacaan hafazan daripada adik kita di studio ini. Ayat 59, surah An-Nisa. Siapa yang nak membacanya? Sebut Faiz. Faiz. Siapa tahu Faiz? Apa maksud Faiz? Siapa tahu? Berjaya. Ya, Muaz? Berjaya. Berjaya. Masya Allah. Sebut bagi tahu Faiz. Silakan berjaya. 1, 2, 3. Silakan berjaya. Seorang yang berjaya. InsyaAllah. Amin. Silakan Faiz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Masya Allah. Ya, mari kita baca beramai-ramai. Tanpa silap, cuba sama-sama. Jangan sangkut menyangkut, paut memaut, sama-sama keluarkan suara. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Okey, sama-sama. 1, 2, mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kalau tak tahan nafas, maklumlah jogging kurang, makan burger kuat, lemak tebal, kolesterol tinggi. Ketika itu bolehlah berhenti pada faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Kat situ pun boleh. Kemudian ambil balik faulaika, ya, di situ. Itu wakaf dan ibtidaknya cantik sedikit, ya. Tapi kalau nafas dia panjang macam Hafiz, macam Ustaz Zamri dan macam orang yang lain, bolehlah berhenti pada tempat yang diletakkan berhenti, iaitu was-salihin. Kalau sepanjang nafas. Boleh? Boleh. Jelas? Jelas. Ya, alhamdulillah. Kita akan petik satu tajuk daripada ayat yang kita bacakan tadi, iaitu orang-orang yang mendapat nikmat siapa? Allah. Orang-orang yang mendapat nikmat Allah. Kebetulan ayat ini adik-adik disebut kat dalam Al-Quran, tafsir Al-Quranu bil Quran. Tafsir apa? Al-Quranu bil Quran. Quran dengan Quran itu tafsir yang paling utama, tafsir yang paling aula, tafsir yang paling afdol, tafsir yang paling Afdal. yang terbaik.
yang terbaik. Yang terbaik. Yang kedua barulah tafsir Al-Quran dengan hadis. Ya, dan kalau tafsir Al-Quran dengan kalam sahabat, tafsir Al-Quran dengan ilmu-ilmu semasa dan seumpama dengannya, semua perlu digabungkan. Allah sebut, siapa yang taatkan Allah dan Rasul, merekalah bersama orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Ini tafsiran dia. Ya. So, siapakah yang kita minta setiap hari, satu hari semalam 5 kali sehari, setiap rakaat kita baca dalam surah Fatihah? Ini dia. Yang pertama, minan nabiyyin. Sebut. Minan nabiyyin. Para anbiya. Ini memang nikmat yang paling besar. Minan nabiyyin was-siddiqin. Sebut. Was-siddiqin. Siapa tahu masuk as-siddiqin? Orang-orang yang benar. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Wasyuhada. Sebut. Wasyuhada. Masuk asyuhada. Orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Lepas tu yang seterusnya dia sebut apa? Was-salihin. Apa maksud as-salihin? Orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh. Tullabi. Naam. Dan yang akhir sekali, wa husna ulaika rafiqa. Mereka yang bersahabat baik dengan orang-orang yang taat. Maknanya orang baiklah secara umum, ya. Lalu nak cerita, itulah dia orang yang diberi nikmat, kita sentiasa berdoa. Itu sebab kadang-kadang orang berdoa, kadang-kadang dia angkat tangan, Allahumma ja'alni minal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, jadikanlah aku di kalangan mereka yang diberikan nikmat, an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bagus, ya. Kita akan sambung bicara kita lepas ini. Terus stay bersama kami dan adik-adik di sini dalam rancangan Adik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita berjumpa kembali dalam rancangan Adik. Tasbih. Subhanallah. Ayat yang kita bacakan tadi. Ya. Kalau siapa taatkan Allah dan Rasul, dia bersama. Masuk bersama tu ketika mana di syurga. Di syurga siapa? Allah. Tak nak kau masuk syurga bersama orang-orang yang hebat? Nak ke tak nak? Syurga yang paling tinggi ditempatkan para anbiya, para syuhada, para solehin yang disebut-sebutkan tadi itu tempat-tempatnya yang paling tinggi tadi. Sebab dalam ada hadis menyatakan bahawa seseorang yang masuk syurga dah memang seronok gila dah, best, seronok sangat, tidak ada tolak bandingnya. Tetapi mereka seminggu sekali ada pasar Jumaat. Bukan pasar Jumaat, pasar malam yang kita pergi tu. Tapi mereka semua berhimpun, bertukar-tukar cerita dan akhirnya tahulah orang yang syurga peringkat yang tinggi bersama para anbiya, syuhada, orang-orang soleh tadi, orang-orang yang benar. Rupanya gelas sahaja pun sebagai contoh, daripada emas, daripada perak, bertatahkan bilian, sedangkan gelas dia daripada kristal dia. Contoh. Ya, maka ketika itu dia rasa menyesal yang tak berkesudahan, tapi nak balik ke dunia dah tak boleh. Oleh sebab itu syurga pun ada banyak tingkat, macam hotel. Cerita di sebalik ayat yang turun ni adik-adik, Ustaz nak cerita sikit. Ketika mana ada seorang Ansar. Ada seorang apa? Ansar. Orang Ansar ni tinggal kat Mekah dekat Madinah. Madinah. Orang yang tinggal kat Madinah. Dia ni suka menolong orang ke tak suka menolong orang Ansar? Suka menolong orang. Ansar ni diambil dari perkataan Nasara. Apa dia? Nasara tu tolong. Ya, maka dia menolong orang yang muhajirin, yang berhijrah. Orang Ansar ni dia suka beribadat, dia terkenal dengan jiwanya yang baik, suka menolong orang. Jumpa Rasulullah dalam keadaan muka sedih. Lebih kurang macam itulah. Mungkin lebih sedih daripada itu. Nabi kata, apa yang menyedihkan kamu, wahai Ansar? Apa yang menyedihkan kamu? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, aku nak mengadukan sesuatu. Hari ini, sekarang ini, saat ini kami berjumpa dengan kamu. Kami berpisah kepada kamu. Kami belajar bersama kamu, duduk bersama kamu. Tetapi kami bimbang ketika mana di syurga kelak, di akhirat kelak, kami tak dapat duduk bersama kamu. Maklumlah kami syurga yang hina, kamu syurga yang tinggi. Nabi terdiam. Bila Nabi terdiam, turunlah ayat ini yang memberi satu penyelesaian kepada orang Ansar yang sedih ini. Dan Nabi pun tidak gusar. InsyaAllah seolah-olahnya nak menyatakan bahawa engkau juga kalau soleh, kalau tak soleh as-siddiqin ataupun syahid ataupun wa hasuna ulaika rafiqa, orang yang suka bersahabat dengan orang-orang yang baik, yang taatkan Allah dan Rasul, juga berpeluang bersama-sama dengan aku, Nabi kata. Ya, tasbih, Subhanallah, tahmid, alhamdulillah. Ada tak ciri itu pada kita? Ciri suka menolong orang, ciri nakkan kebaikan kepada orang, ciri membantu orang. Itu baru ciri Nabi. As-siddiqin, bagaimana kita tengok? Ada tak ciri itu pada kita pula? Siddiqin ni tadi kita tahu apa maksudnya? Yang membenarkan. Yang benar, yang jujur. Bahkan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, kenapa lepas Nabi orang yang siddiq dulu baru orang syahid? Sebab orang yang siddiq, orang yang jujur, orang yang benar, sentiasa tidak cakap belok. Sentiasa bertindak benar. Orang syahid ni kadang-kadang
Yelah, dia masuk medan perang, kadang-kadang dia ada juga menipu mungkin lah kan. Tapi tiba-tiba, berperang, syahid, mati syahid, kena tembak. Tetapi orang yang jujur ni, orang yang benar, orang yang tak suka belok, orang yang tak suka belok kanan, belok kiri, makan rasuah, jujur dalam kehidupan dia, tinggi martabatnya. Sabar lepas dia sebut an-nabiyyin, dia terus sebut as-siddiqin. Barulah datang martabat yang ketiga, asyuhada. So kena ada tanam penyakit pula. Tanam kat dalam diri kita bahawa kita juga nak mati mati yang paling mulia di sisi Allah. Mati apa? Syahid. Mati syahid. Antara caranya, tuan-tuan, puan-puan, jangan susah-susah. Nabi sebut ada dalam satu hadisnya yang sahih. Man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Siapa yang menuntut ilmu, sesungguhnya dia fi sabilillah, pada jalan Allah, sehinggalah dia balik. Bukan sehingga habis majlis ilmu. Katalah tak sempat balik rumah, kena tangga trailer. Arwah kat situ juga. Dia fi sabilillah. Fi sabilillah. Siapa yang berniat betul-betul, ya Allah, aku nak mati syahid, aku nak mati syahid, aku nak mati syahid. Tak sempat dia mati syahid, tiba-tiba mati kat tempat tidur. Allah telah meletakkan martabatnya sebagai mati syahid. So kena ada niat. Perlu ada niat ke tak ada niat, tuan-tuan? Perlu. Kalau tak dapat niat macam tu pun, adik-adik, jadilah orang yang soleh. Jadi orang yang apa? Soleh. Bukannya orang yang toleh. Lawan kepada soleh. Apa contoh orang toleh punya perangai? Sebut salah satu. Yang toleh? Menipu. Yang jahat? Ismail? Menipu. Bagus. Muhaimin? Mencuri. Ya Allah. Yang seterusnya? Merompak. Lebih kurangnya. Seterusnya? Fitnah orang. Ya Allah. Pecah amanah. Ya Allah. Faiz? Skor dengan orang? Tak ada? Itu pun jahat apa? Tengok orang buat tak elok. Buat tak elok, buat dia je, tak nak tegur, tak buat amar ma'ruf nahi munkar. Masya Allah, betul juga. Ya. Itu toleh. Ustaz saja sebut perkataan dan benda-benda yang toleh, yang jahat ini bukan kerana saja nak promo, tetapi bab kata Huzaifah ibn Yaman. Aku perlu tahu ini benda jahat supaya aku tahu benda ini jahat dan tidak kena jahat itu kepada diri aku. Tasbih. Subhanallah. Begitu juga dengan, adakah kita suka berkawan dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang taatkan kepada Allah. Kalau ciri itu ada, maknanya kita taatkan Allah, taatkan Rasul, dan akhirnya masuk ke dalam syurga siapa? Allah. Moga-moga Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama para nabi, ya Allah. Para orang-orang yang sedekah, ya Allah. Amin. Pada orang-orang syuhada, ya Allah. Amin. Bersama dengan orang-orang yang soleh, ya Allah. Amin. Bersama orang-orang yang cintakan-Mu dan cintakan orang-orang yang soleh, ya Allah. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Atuk untuk meneruskan bicara kita. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Adik. Terima kasih cuaca di luar sana. Termasuk cuaca yang lanjut usia tu ya. Yang ada gigi tersenyum, nampak ya. Kepada setiap bersama kami dalam rancangan Adik seperti biasa, terima kasih kepada Ustaz Zamri yang telah pun membicara panjang lebar tentang golongan-golongan orang-orang yang mendapat nikmat daripada siapa? Allah. Jadi Atuk tambah sikit saja. Jadi orang-orang yang telah Allah pastikan di mana Allah akan menganugerahkan mereka nikmat, disebut sini siapa dia? Faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim. Siapa? Minan nabiyyin. Yang kedua, wasiddiqin. Yang ketiga, wasyuhada. Yang keempat, wassalihin. Berpandukan kepada apa yang ulama-ulama sebut, ya. Juga berpandukan kepada firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 73. Surah apa? Az-Zumar ayat 73. Sila rujuk. Allah sebut dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta iza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Sadaqallahu azim. Yang bermaksud besok dari kiamat suatu hari kiamat besok, ya, akan dibawa satu kumpulan manusia, ya, berpuak-puak, berbondong-bondong, ramai, dibawa ke mana? Ke syurga. Ada sampai pada masyarakat. Dibawa ke mana? Ke syurga. Berpuak-puak. Setiba mereka di hadapan syurga, wafut, syurga pun dibuka. Sebab syurga dibuka, berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga syurga. Dia kata apa? Salamun alaikum. Wah, salam sejahtera tuan-tuan semua. Subhanallah. Siapa kata? Penjaga? Malaikat. Siapa nama malaikat penjaga? Malaikat Ridwan. Oh, malaikat Ridwan. Dia juga mungkin malaikat-malaikat lain. Dia kata apa? Salamun alaikum.
Oh, salam sejahteralah kamu semua. Tibtum, berbahagialah kamu. Fadkhuluha. Sila masuk. Masuk mana? Syurga. Siapa mereka? Inilah setengah ulama tafsir kata, mereka ini ialah 4 tadilah. Artinya inilah 4 golongan manusia yang akan dibawa terus ke syurga tanpa hisab. Tanpa apa? Hisab. Orang putih kata, no need for checking. Apa dia? No need for checking. Artinya? Tak payah hisab lagi dah. Tak payah bawa terus. Ke mana? Ke syurga. Okey? Maka Allah kata, wahasuna ulaika rafiqa. Alangkah baiknya kalau kita berdamping orang-orang seperti ini. Jadi kalau cucu atuk nak berkawan, cari kawan-kawan yang soleh. Kawan yang apa? Soleh. Yang membimbing kita ke arah kebaikan. Yang mengajak kita masuk syurga. Bukan kawan ajak kita masuk neraka. Jadi kawan-kawan yang ajak kita sokok. Kawan-kawan ajak kita sat dadah. Ajak ke neraka ke syurga? Neraka. Nak ikut tak? Nak. Nak berkawan tak? Nak. Maka sebab itu, apa kata Nabi? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ala man yukhalil. Siapa kata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seseorang itu dia akan hidup macam mana cara kawan dia hidup. Maka sebab itu pilih kawan. Kalau dia pilih kawan jahat, dia akan jadi jahat. Kalau dia pilih kawan baik, maka dia akan jadi baik. Jadi cucu pilih kawan baik kan kawan jahat? Baik. Kita pilih pasti kawan dia baik. Kalau kita nampak dia jahat, putus. Assalamualaikum, aku tak nak kawan kamu lagi. Tapi jangan musuhi dia, cuma jangan rapat dengan dia. Dia kalau dia ajak, minta maaf lah saya ada hal gini-gini. Cari kawan-kawan yang baik. InsyaAllah, bila kawan yang baik, membimbing cara kebaikan, InsyaAllah besok kita bimbing dia ke arah kebaikan, dia jadi baik, kita pun jadi baik. Dia soleh, kita pun soleh. Masuk kumpulan yang keempat tadi. Apa? Wassalihin. Jadi, Nabi, Siddiqin, Syuhada, Salihin. Maka apa nikmat Allah bagi? Bawa ke syurga tanpa hisab. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan termasuk dalam golongan ini, iaitu golongan yang Allah anugerahkan nikmat. Apa nikmatnya? Di dunia mereka hebat, di dunia mereka sejahtera, di dunia mereka bahagia, di dunia mereka aman, di akhirat balasan dia apa dia? Syurga. Masuk syurga tanpa hisab. Tak masuk syurga tanpa hisab. Syurga tu faham tak tanpa hisab ini? Faham. Maknanya tak payah terus dibawa ke syurga. InsyaAllah mudah-mudahan cucu-cucu juga tergolong ke dalam golongan salihin. Sebab kita sampai martabat syuhada susah sekarang ni. Boleh pergi syuhada? Siapa nak kena pergi Palestin sana. Ya, perang dengan siapa? Israel. Nak pergi? Nak pergi? Masya Allah. Dia tak tahulah pula kalau kata nak pergi. Kalau nak jadi siddiqin boleh? Boleh. Siddiqin tu payah sikit. Nak jadi nabiyin boleh? Tak boleh. Maka insya-Allah harapan kita supaya kita termasuk golongan apa? Salihin. Insya-Allah mudah-mudahan kita akan mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa nikmat? Ingat, walau bagaimanapun ulama-ulama kata dalam bicara soal nikmat, mungkin Ustaz Zamir dah sebut, iaitu sebesar-besar nikmat dalam kita ini ialah nikmatul imani wal Islam. Nikmat apa? Iman dan Islam. Kita iman tak? Kita Islam tak? Islam. Mana kita dah dapat 2 nikmat yang besar. Masya Allah ada pada kita. Allah kurnia kita nikmat yang terbesar, iaitu nikmatul imani wal Islam. Yang kedua, itu berlangganan nikmat kekayaan, kesenangan, kemewahan, banyak-banyak lagi. Sedangkan orang-orang yang tak Islam, dia tak dapat nikmat ini. Alhamdulillah kita dah dapat, mudah-mudahan bila dapat nikmat ini, kita akan dapat nikmat berikutnya. Nikmat apa dia? Nikmat salihin. Mendapat nikmat salihin, boleh masuk syurga tanpa senangnya. InsyaAllah mudah-mudahan cucu datuk dari sini, cucu di luar sana, InsyaAllah kita masuk golongan yang salihin. Atau doakan insyaAllah. Okey, hingga bertemu lagi di sini akan datang dalam rancangan Adik dan Adik. Sehingga itu, ma'assalamah. Hingga bertemu lagi.